sihat. Sebab di antara air yang terhebat di atas muka bumi adalah tidak lain dia tidak buka adalah air Zam-Zam. Seperti mana hadis Nabi SAW, khairul ma'in ala wajil ahdi ma'un Zam-Zam. Hadis riwayat oleh Al-Tabari daripada Ibn Abbas yang menyatakan bahawa sebaik-baik air di atas muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Dan the best water ialah, disebut juga di sini ialah ma'un Zam-Zama lima syuriba lahu. Ma'un Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam adalah untuk apa yang diminum. Kalau air lain tidak disebut dalam hadis, tetapi air Zam-Zam khusus disebut. Air Zam-Zam itu diminum untuk apa yang diminum. Maksudnya dia bergantung kepada niat. Sebelum kita minum air Zam-Zam itu ada niat khusus yang kita perlu baca sebelum kita minum air Zam-Zam. Kalau kita pergi Mekah, kan tuan-tuan dan puan-puan semua yang dikasihi Allah, mungkin kita selalu dipesan oleh mutawif, kita minum air Zam-Zam sunat berdiri menghadap kiblat, sebab antara air, kerana ada hadis lain disebut Rasulullah pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri, air Zam-Zam saja. So jangan pula buat kias air lain pula, air lain kan, air kopi ke apa minum berdiri, sebab ada kaitan dengan aspek kesihatan. Tapi air Zam-Zam ada special, sebab kita tahu bila kita minum berdiri ini dari sudut aspek kesihatan, dia akan memberatkan organ-organ dalam badan. Itu yang kadang-kadang ada penyakit buasir, penyakit sakit dalam perut dan sebagainya. Okey, saya akan sebut kehebatan air Zam-Zam. Sebab air Zam-Zam ada kaitan juga dengan rawatan gangguan. Maka kalau kita masih ingat, mutawif ingatkan kita sebelum minum air Zam-Zam, kita minum berdiri menghadap kiblat dan kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an. Ada kamu lah, ada macam-macam versi lah. So saya ingat yang ni sajalah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allah ya Tuhanku, sungguh aku memohon ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat. Wa amalan mutaqabbala, segala amal diterima oleh Allah Taala, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang sihat. Kalau kita nak tambah lagi kesihatan, boleh, kesihatan yang baik. Jadi saya akan sebab perbahasan berkaitan dengan air Zam-Zam ni, kebetulan saya jumpa satu kitab ni, lama dah saya duk cari, sebab saya tengah menulis juga air berkaitan dengan fungsi air Zam-Zam dalam awatan gangguan. So saya terjumpa satu kitab ni yang ditulis oleh Datuk Paduka Dr. Haji Muhammad. Okey, dan beliau menulis hasil daripada perbincangan pelbagai mufti. So dia buat satu tajuk buku ni air Zam-Zam. Okey, itu satu berkaitan dengan kelebihan air Zam-Zam. Okey, saya lihat sedikit dari sudut sebab saya nak fokus kepada perubatan pagi ni. Okey, usia air Zam-Zam. Usia air Zam-Zam, umur air Zam-Zam. Manusia ada umur, ada tahap, ada tempoh. Air Zam-Zam pun ada tempoh dan ada usianya. Ada usia, ada ataupun tempoh panjang atau tempoh hayat air Zam-Zam. Special air Zam-Zam dia tidak ada tempoh matinya. Sebab air ini datang yang khusus dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut di sini air Zam-Zam adalah makhluk Allah pada zat yang berada dalam perut dan di permukaan bumi kota Makkah. Tetapi sejak bila? Ditanya sejak bila? Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahuinya, sehingga tahun 2010. Ini kajian dia buat 2010, kita dah 2021 Kemunculan di muka bumi Makkah dari sudut perkiraan sejarah dianggapkan sudah mencapai hampir 5,000 tahun ataupun 50 abad. 50 abad dah air, usia air Zam-Zam. Dan kita nampak air Zam-Zam sekarang ada sahabat saya yang terlibat dengan dari Syifat ni. Ada keizinan Allah Ta'ala untuk dibawa pergi melihat situasi air Zam-Zam dekat bawah. Cukup canggih lah, ada kata dengan dinding apa semua sampai ke air Zam-Zam. Dan air yang keluar yang dia rasa hebat tu, air Zam-Zam tu, dia dapat minum yang pure daripada perigi itu. Rasanya cukup lazat, cukup manis, cukup lazat, dan tak boleh nak cerita, memang agak sedap sangat dia kata air tersebut. Kemunculan air Zam-Zam di permukaan bumi Mekah ialah pada zaman Nabi Ibrahim AS. Kita dah sejarah sedikit. Tepat setelah anak baginda iaitu Nabi Ismail dilahir, dan usia Nabi Ibrahim ketika itu 99 tahun. Sebagaimana riwayat daripada Ibn Abbas,
Wulida lahu Ismail wa huwa ibnu 99 sanah. Yang disebut dalam hadis, umur Nabi Ibrahim ketika itu 99 tahun. Dan kita tahu Nabi Ismail adalah anak kepada Nabi Ibrahim. Dan kita tahu juga kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar yang meninggalkan anaknya, ya, Nabi Ismail. Dan ketika itu tidak ada apa-apa air pun di kawasan tanah pada pasir. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam, yang menghentak kakinya, lalu keluarlah air. Ketika itulah Siti Hajar berkata Zam-Zam, batas. Dan banyak riwayatlah saya baca, sampai ada sebut disebabkan ucapan Zam-Zam oleh Siti Hajar tu, sambil dia sebut, dia tangan bergerak, dia seolah ada kepung air kepung yang keluar daripada pasir tu sehingga menjadi seperti telaga. Begitulah kehebatan air. Dan air itu pula bila dikepung dan dibuat keliling dengan pasir yang ada tu, itulah kata apa, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Air tidak meresap dalam pasir dan berkumpul di situ, air Zam-Zam. Innahu kana yaqulu ma'u Zamzam wa 'ainu salwan allati fi Baitul Maqdis min al-jannah. Bahawa adalah dikatakan air Zamzam dan mata air Salwan yang terletak di Baitul Maqdis asalnya adalah dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok banyak yang Allah Taala bagi pinjam kat makhluk di atas muka bumi ini, item ataupun elemen daripada syurga, termasuklah daun bidara. Itu kalau antara daun bidara yang ditakuti oleh makhluk halus, jin juga adalah daun bidara, sebab dia sebut dalam Al-Quran, As-Sidru, dan juga air Zam-Zam, ya. Kaabah, batu yang letak sebagai batu Hajar Aswad itu juga diambil daripada batu dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila disebut syurga Allah Taala, apa sahaja yang kita gunakan untuk, termasuk untuk perubatan, maka insya-Allah dia akan menjadi mujarab. Okey, saya nak masuk terus sebab ni masa tak sempat kan. Okey. Untuk makluman tuan-tuan juga, di mana-mana perubatan Islam, antara air digunakan untuk rawatan adalah air Zam-Zam, selain pada air biasa yang dibacakan di ruqyah, ya. Saya sebut dulu dalam kuliah saya dulu tentang air yang dikaji oleh Emoto. Antara air yang dia paling takjub yang sempat beliau kaji adalah air Zam-Zam, ya. Molekulnya seperti kristal dan kedudukannya tidak berpecah. Dia susun teratur mengikut bacaan, dan air Zam-Zam pula ada cahaya dan nur. Bayangkan kalau kita minum dalam badan kita, ya, dan dengan niat yang baik, insya-Allah dia akan jadi ubat, ya. Okey, saya nak sebut yang pertama, air Zam-Zam sebagai penawar kepada penyakit, ya. Tuan-tuan juga digalakkan untuk simpan di rumah untuk minum, ya. Cuma tadi saya terlupa, Zam-Zam 5 syribalahu. Air Zam-Zam tu mengikut apa yang kita niat, ya. Kalau kita niat untuk kekayaan, kita niat untuk anak zuriat, anak cucu cicit kita, lahkan ahli keluarga kita sihat, maka insya-Allah air apa yang diniat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada satu lagi, boleh tak kita niat untuk orang lain, ya? Kata kita tadi niat untuk diri kita, sekarang kita niat untuk isteri kita, boleh, tidak ada masalah, ya. Air Zam-Zam seperti kata ada makhluk Allah, ia dikurniakan oleh Allah sebagai pelbagai khasiat, termasuk menjadi penawar pelbagai penyakit. Ini berdasarkan kepada hadis, ya, asar dan juga kisah orang yang berubat dengan air Zam-Zam kemudian sembuh, ya. So tuan-tuan, gunalah air Zam-Zam, ya. Ma'u Zam-Zam 5 syribalahu, in syaribtahu tastashfi syafaqallah, wa in syaribtahu la sya'bika ashba'akallah, wa in syaribtahu liqat'i zamika qat'ahu Allah, wa hiya hazmahu Jibril wasukya Allah Ismail. Air Zam-Zam ialah untuk apa yang diminum. Jika tuan meminumnya untuk berubat, maka Allah akan sembuhkannya. Semalam saya tiba-tiba sakit dada 2 hari lepas, dah cek ECG, saya ingat jantung, mula suspek jantung, sebab jantung saya laju sangat, and then masa tu saya ingat satu hadis pula, satu amalan yang dia ajar oleh tuan guru. Ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Kalau rasa sakit dada, jantung kita bergerak laju, ataupun rasa macam heartburn, kan, rasa macam terbakar dada, panas atau rasa sempit, so bacalah satu selawat, Selawat ni simple saja, saya ijazahkan kepada tuan semua.
pagi ini, sambil kalau rasa sakit dada atau anak kita sakit dada atau sakit jantung. Sakit jantung pun bagus daripada kita tunggu dekat hospital untuk rawatan, bacalah. Sebab ada testimonial yang mengamalkan amalan ini, dia ada kesembuhan, ada kekurangan, dan insya-Allah kita harapkan dia sembuh. Tetapi kita kena jadikan ia sebagai satu darah daging. Bacanya simple saja, baca daripada tangan, kita letak tangan, letak tangan dekat tempat kita sakit, dan seperti mana saya beritahu dulu, kita gerakkan dada kita ni mengikut lawan jam ataupun ikut tawaf. Tawaf, bukan ikut jam, tawaf. Kita pusing tempat yang kita sakit dada. So masa saya sakit dada sangat 2 hari lepas, pergi hospital pula, pergi klinik panel, dia check ECG lah kan. So saya akan check lagi hari sini ni untuk confirmkan balik kan. Tapi alhamdulillah dah ada rasa kurang. Bacanya adalah Allahumma salli ala qalbi, Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dan kita sapu je. Kita sapulah ataupun urut dekat bahagian yang tersakit. Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu saya ajar kalau yang sakit sendi itu baca wa idza batastum kan. Wa idza batastum, batasan jabah, kita tepuk tempat sendi yang kita sakit. Dan tuan lengah-lengah duduk lama kan. Baca kan, macam semalam Jumaat semalam saya ada tengok hamba Allah kat saf yang kedua. Dia nak bangun, nak bangkit kan, sakit belakang ni. Macam ada bekas pinggang, saya ingat mungkin dah bahagian pinggang ataupun sendi. So bayangkan dia tepuk ya. Wa idza batastum jabang, dia tepuk tempat dia sakit tu. Insya-Allah akan ada kelegaan ya. Sama juga dengan tadi, Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, baca. Dan kita juga boleh baca kalau anda kata ada tiba-tibalah ada taman kita, jemaah kita ni yang takut ketakutan ataupun nampak sesuatu yang tidak baik, kelibat dan sebagainya, kita pegang dada dia supaya dia tidak nervous. Baca tu Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima syriba lahu man syahadahu limaradin syahadallahu aw ju'in asba'ahu Allah aw lihajatin qadahu Allah taala. Maksudnya air Zamzam adalah untuk apa yang diminum. Sesiapa yang meminum untuk penawar penyakit, maka Allah akan menyembuhkannya. Atau untuk menghilangkan lapar, maka Allah akan mengenyangkannya. Atau untuk memperoleh sesuatu hajat, maka Allah akan menunaikannya. Hajat kita, banyak hajat ya. Tuan Imam pun tak lama dah kan, untuk melangsungkan rumah tangga. So insya-Allah banyak minum air Zamzam kan? Macam-macam hajat kan. Hajat kita banyaklah kan, untuk dapat anak, untuk dapat kediaman, untuk dapat pekerjaan yang tetap, untuk anak kita berjaya dalam exam ya. Air Zamzam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan air Zamzam sebagai sebaik air, wa syifa'u minas saqam. Wa syifa'u minas saqam. Pada air Zamzam ada penawar kepada penyakit. Air Zamzam. Sebab air Zamzam ni dia punya molekul dia tak hancur. Lebih-lebih lagi kalau tuan baca macam doa tadi kan, Allahumma shalli ala qalbi Sayyidina Muhammad, ada air Zamzam, tuan lagi minum lagi baguslah kan. Sebab air lain yang dikaji oleh motor ni airnya amat hancurlah. Dia tak, molekul dia tak melekat antara satu sama lain. Dan bila dibaca perkataan-perkataan yang tidak sesuai pun air molekul juga jadi pecah. Tapi kalau kita baca air doa-doa yang khusus jadi cantik. Dan air syifa, air baca air ruqyah juga yang dibacakan juga menjadikan satu ini dikaji oleh motor cantik molekulnya. Apatah lagi air Zamzam, air memang datang dari syurga Allah. Dan ini beri tajuk kepada motor sebab ada nur lagi pada air tersebut ya. Secara khusus penawar juga kepada demam. Kalau anak kita ada demam, gunalah air Zamzam. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Jamrah ya, Ad-Dubai, yang berkata, saya bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Makkah. Radhiyallahu anhuma di Makkah. Kemudian saya demam panas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sejukkanlah dengan air Zamzam. Kerana Rasulullah pernah bersabda, al-humma min fahi jahannam. Demam adalah api panas neraka Jahannam. Panas neraka Jahannam api fa abriduha bil ma', maka sejukkanlah kepanasan tadi, demam tadi dengan air. Au qala bi ma'i zamzam syaqqa hammam. Atau Rasulullah SAW bersabda, dengan air Zamzam, ini hammam, banyak bersihlah. Yang penting kita ambil di sini air Zamzam tu boleh digunakan untuk
kesembuhan kepada demam, anak kita demam panas dan sebagainya. Okey, di sini disebut cara macam mana kita nak gunakan air zam-zam untuk rawatan demam. Cara menyejukkan demam panas dengan air zam-zam disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah adalah lebih baik. Tafsiran yang menyejukkan demam digunakan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar. Asma ni anak perempuan kepada Abu Bakar, di mana beliau merenjiskan air ke tubuh pesakit pada sebelah hadapan dan pada pakaian. Cara ini digolongkan sebagai ruqyah yang dibenarkan. Itulah kalau tuan-tuan tengok, kadang-kadang kita peramah ubat Islam ni kita menggunakan secara renjis. Kita renjis pada pesakit. Baru ni saya tak sempat nak pergi, tapi sebab keadaan tak berapa sihat, ada hamba Allah terkena gangguan dekat dengkil, dekat wetland Bukit Canggang atas tu sikit. Dia gangguan sebab sudah ada kuil. Nak masuk kawasan tu, saya punya sahabat bagi tahu dah diganggu. Macam-macam kelibat keluar. Dan pergi sakit tu dah agak lama sakit. So antara kaedah digunakan air ruqyah dan direnjis pada pesakit. Dan juga pada pirimis rumah kita kan, boleh gunakan secara renjis. Dan biasa bomoh-bomoh kalau dukung-dukung ahli sihir yang nak kenalkan juga, mereka juga menggunakan kaedah renjisan. Sihir melalui air yang digunakan cara renjis. Dia pergi kedai makan, letak air, dia cuik sikit tempat air yang dia dah jampi tu, dia renjis. Terkenalah pada hamba Allah yang berada kat kedai makan yang tidak ada protection diri. Saya nak bagi amalan, kalau boleh sebelum anda masuk kedai, istilahnya kalau nak tahu kedai tu ada benda tidak, pertama amalkan sebelum masuk tu dalam kereta tu, bacalah Fatihah 7 kali. Bukan Fatihah, baca sampai habis. Alhamdulillahirabbil sampai habis 7 kali. Kita tengok kedai ni agak masuk, kita tengok agak ramai, agak laku sangat, laku keras kan. Kita takut ada something dekat kedai tu, ataupun kedai yang kita pergi tu agak terpencil. Kita baca Fatihah 7 kali dan diselangi dengan bacaan ayatul kursi dan diakhirkan dengan 3 kul. Ini amalan. Kalau anda baca, insya-Allah ada petandanya. Sama ada anda rasa berat hati nak masuk ke kedai tersebut. Tiba-tiba rasa berat, ataupun tengah order dah, tiba-tiba rasa tak sedap hati. Biasa akan berlaku. Dan anda kena tengok juga petanda yang kedua, makanan yang disihir dekat kedai makan anda tengok kedai bahagian makanan, sama ada contohnya kari kepala ikan. Kita tanya tuan kedai, dia dah masuk mungkin pagi lagi kan, pukul 6 pagi. Tapi kita pergi makan tengah hari, ayam tu, ikan tu masih ada kat situ, tak bergerak. Kenapa? Kenapa? Ikan tu sepatutnya orang suka nak makan, tapi tak ada orang beli, duduk tersalai kat situ je. So kalau boleh kita jangan makan ikan tersebut. Jangan marah pula yang jual kedai kan, semua tak makan. Sebab dibimbang ada 2 faktor. Satu disebabkan oleh sihir, yang kedua disebabkan oleh ain, penyakit ain. Saya sebut saya itu penyakit ain. Ain yang bukan sihir tapi disebabkan oleh pandangan mata. Contohnya sihir datang ke kedai seorang mamak, dia nampak ikan, kari kepala ikan, dia nak beli tapi tak mampu, dia tengok saja. Yang kedua, dia tengok dengan rasa hasad, macamlah ikan tu special sangat, kedai lain tak special kan. Yang ketiga, dia tengok tu dengan rasa kagum sangat, hebat, dia kata tukang masak ni hebat. Dia buat kari kepala ikan tu cantik, dengan kuahnya, dengan kedudukan ikan tu cantik, nampak segar. Tiga-tiga manusia yang datang tu disebut dalam berkaitan dengan penyakit ain yang datang dari mata, boleh menyebabkan penyakit kepada ikan tersebut. Dan kita nampak lauk tersebut memang tak laku lah. Itu kadang-kadang kita nak makan, kena berhati-hatilah, tengok memang sedap lah kan, apa-apa yang dekat kedai tu, tengah hari pula lah, drive tak lama dah, PKP pun kita tak lama lah, pengentas lagi pun tak lama dah, mungkin kita dapat. Belum ni berlaku dekat RNR dan sebagainya. Sebab hati-hatilah, tengok. Kita tak nak balik nanti ada penyakit dekat kita ataupun anak-anak. Banyak kes yang datang merawat ni pun yang dalam perjalanan musafir, dari Langkawi kan, yang terbaru pun ni dari Langkawi, balik dari Langkawi, dekor saya tak dapat pergi lagi dekat Bangi sebab saya kata saya tak boleh nak
badan pun tak sihat. Anak dia balik daripada Bangi, balik daripada Langkawi ke Bangi, keadaan okey tapi bila balik tak okey dah. So bila saya tanya melalui telefon, dia kata dia tinggal dekat satu satu rumah tumpangan dekat sana. Lebih kurang seminggu macam tu lah. Dia balik dari situ lah. Balik dari situ dia macam bela sikit keadaan diri dia. Tak nak bercakap dengan mak ayah. Bila tanya sepatah jawab sepatah, dan dia memberontak. Saya tak pergi lagi lah, sebab saya kata dekat Bangi tu kita ada HQ kan. Pergi kat sana lagi better saya kata lah kan. Tu benda macam ni yang boleh berlaku ya. Jadi tuan-tuan, gunalah insya-Allah air Zam-Zam sebagai untuk rawatan demam tadi ya. Itu selingan sajalah penyakit ain Sebab ramai yang kita kadang-kadang kita tajuk nak makan tu, atau excited nak makan tu, kita terlupa dengan adab dan juga etika dan juga perkara yang patut kita jaga. Wahab bin Munabbih berkata, air Zam-Zam disebut dalam kitab Allah makanan mengenyang dan penawar penyakit. Demi Tuhan yang menguasai diri Wahab, tidak ada sesiapa yang sengaja mendatangi air Zam-Zam lalu diminumnya sehingga kenyang dan puas, melainkan dicabut penyakit daripadanya dan dikurniakan kesembuhan kepadanya. Boleh tengoklah pandangan Wahab bin Munabbih so untuk kesembuhan. Ibn Ahmad bin Hanbal juga mengatakan bahawa sebagaimana diceritakan oleh anaknya adalah antara ulama besar yang meminum air Zam-Zam. Beliau berubat dengan air Zam-Zam dan membasuh kedua tangan serta wajah dengan air Zam-Zam. Ini kalau untuk yang seri muka seri muka ni anda boleh amalkan basuh muka dengan air Zam-Zam. Kita nak wajah kita bercahaya kan. Ada lagi satu doa, ada surah At-Tahrim. Kalau anda baca doa ni bagus juga. Ini selalu disebut. Saya pun dengar ustaz-ustazah dalam TV pun juga ada sebut ayat Quran. Baca ayat ni untuk wajah kita nampak berseri ya. Allahumma atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surah At-Tahrim kita ingatkah ayat ke bawah tak ingat? Surah At-Tahrim. Allahumma atmin lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baca, amalkan setiap kali akhir solat 5 waktu, insya-Allah wajah kita ni bercahaya. Kan? Allahumma atmin lana. Kadang-kadang tengok wajah ulama-ulama kan, kadang-kadang ayah kita, tok kita bercahaya je wajah. Cuba tanya apa amalan dia dia amal yang ni lah. Allahumma atina lana nurana waghfir lana. Allahumma atina, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya. Waghfir lana, ampunkanlah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha berkuasa atas sesuatu ya, atas setiap perkara ya. Jadi kita baca doa ni ya. Kalau ingat, tolong bagi ayat berapa saya ingat. Tapi saya ingat surah At-Tahrim ya. Allahumma atina lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kan? Kita kan nak kalau ada menantu ataupun anak yang baru kahwin, kita nak anak-anak yang baik, yang cantik, yang sihat daripada amalkan surah Yusuf, baca doa tadi ya. Okey, masa pun dah tinggal 5 minit lagi okey. Okey. Saya nak pilih beberapa penyakit ni dan kisah yang berlaku. Antara air Zam-Zam yang boleh digunakan untuk merawat penyakit busung. Penyakit busung ni saya pernah merawat menggunakan daun keladi. Daun keladi ke? Yang tumbuh dekat tasik tu daun apa? Pokok apa? Daun keladi ya. Batang, akar dengan bunga ambil sekali. Saya pun baru jumpa air Zam-Zam. Boleh guna juga untuk air penyakit air busung. Biasa kita guna air ruqyah biasa. Ada satu makcik dekat Bangi kuat juga Ada satu kawasan saya tak ingat, tapi agak masuk pedalaman sikit lah, patut naik bukit. Tapi keesokan dia meninggal. Sempat saya merawat 2 hari. Sebab anak dia ni, ceritanya anak dia ni semua berjaya. Satu, lepas tu dia punya adik-beradik dia ni pula ada 10 adik-beradik, berebut satu harta pusaka dekat Pulau Pinang, rumah banglo. Harga mencecah dekat hampir setengah juta. So abang tu diberi amanah untuk jaga harta tersebut. Dan kakak ni dan adik-beradik lain perempuan ni minta supaya rumah tu dijual, dia diberikan agihan sebarata. Abang tu tak nak jual, dia makan seorang-seorang. Cerita tu daripada mula lah sebelum saya diagnose sendiri kan. Jadi dia kata dia telah kena buatan. Memang saya merawat salah satu tanda penyakit busung juga disebabkan oleh buatan orang penyakit buatan Dia gunakan ilmu haiwan katak. Katak busung ni antara sihir yang
Yalah. Tetapi setelah dicek rawatan moden dengan doktor cek memang perut tidak ada apa, tidak penyakit apa. So kena kaedah kedua adalah berjumpa dengan rawatan perubatan Islam lah. So saya sempat dua kali lepas tu ajar dia lah kepada makcik dah. Tapi segar, saya jumpa tu segar sangat makcik ni. Cakap laju sangat jenis peramah ni. Tapi tiba-tiba boleh meninggal. Pelik lah. Jadi asbab juga. Ajal di tangan Allah SWT. Tapi itu mungkin sebagai asbab kepada kematian dia. Ya. Saya gunakan, ketentuan boleh juga amalkan, gunakan akar, batang dan juga bunga tu sekali. Letak baldi, ambil air, katalah satu gelas ni, kita baca ruqyah. Ya. Ruqyah ni ada surah tertentulah, Fatihah, surah Al-Hasyah, dan juga saya baca apa lagi? Ada 3-4 surah. Surah Yasin pun saya ambil kat ujung tu. Surah Al-Baqarah, surah Yasin, ada pelbagai surah. Gunakan untuk sapu pada bahagian yang di tengah busung, bengkakkan dia tu kan. Tapi ada yang testimonial tu dengan izin Ta'ala ada yang sembuh. Tapi itulah saya katakan tadi, ajal maut di tangan Allah Ta'ala. Ya. So dalam bab ini air Zamzam juga boleh merawat penyakit busung. Ya. Al-Faqih Al-Alama Ibn Abakir Ibn Umar Ibn Mas'ud Al-Asbahi yang terkenal dengan Asy-Syanini dan salah seorang ulama besar Yaman pernah menderita penyakit busung. Ya. Disebut busung air. Ya. Beliau pernah menemui tabib di Makkah tapi tidak mendapat layanan dan tabib menjangka dia hanya akan dapat hidup selama 3 hari saja. Setelah terlintas di dalam hati tentang hadis air Zamzam ialah apa yang diminum, ma'u Zamzam ma syriba lahu, bila pun pergi ke telaga Zamzam dan minum air dengan niat sebagai penawar penyakit. Setelah 2 kali pergi ke telaga Zamzam dan meminum dengan berterusan tadi, akhirnya penyakit busung air ini sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Izin Ta'ala. Kalau ada keluarga kita yang sakit lama dan sebagainya, cubalah kan guna air Zamzam. Mungkin ada sahabat kawan kita yang pergi Mekah, pergi umrah, pesanlah. Setelah beberapa hari beliau bertemu dengan tabib yang pernah ditemui. Tabib tercengang kerana beliau telah sembuh dan masih hidup. Tabib ni doktor lah yang bertanya, engkaukah yang berpenyakit busung air itu? Bila menjawab, ya saya. Tabib bertanya, lagi dengan apa engkau berubat? Bila menjawab, dengan air Zamzam. Kemudian tabib berkata, Allah telah mengasihi engkau. Ini disebut dalam kitab Asy-Syifa. Kalau nak baca lanjut kitab Asy-Syifa dia tulis Al-Fasi. Berkaitan dengan air Zamzam boleh merawat banyak lagi sekarang dekat sini. Penyakit bisul pun boleh, penyakit bisul. Ya. Yang ini berlaku di bila cuba mendapat rawatan penyakit bisul ni di beberapa negara, di China, Jepun, Korea, India, Asia Tenggara. Tetapi tidak menemui penyakit bisul dan akhirnya beliau menggunakan percubaan beliau menggunakan air Zamzam. Untuk apa yang dia minum? Dia gunakan hadis Nabi itu, ma'u Zamzam lima syuriba lahu. So dia niat untuk menghilangkan penyakit bisul dengan izin Allah Ta'ala, penyakit bisulnya hilang. Dan juga untuk penyakit mata dan sebagainya, penyakit bisul, penyakit dalam lain serta penyakit mata, kesemuanya membuat hasil yang pasti dan memuaskan. Okay. Dan satu lagi, kalau lelaki ni ada masalah kencing tak lawas, ataupun dia kanser prostat, na'udzubillah, dapat mengawal air Zamzam juga boleh merawat penyakit tidak dapat mengawal air kencing. Sebab kita ni nak pergi solat, pergi solat. Ini berlaku pada yang dibawa kisah oleh Dr. Muhammad Mazhab Baqa mengerjakan ibadah haji pada tahun 1390 Hijriah, dan ketika dia bila berpenyakit tidak dapat mengawal air kencing, disebut dalam bahasa Arab salsil bau. Ya. Setelah melakukan tawaf dan sembahyang, bila meminum air Zamzam dengan niat untuk mengobati penyakit itu, beliau berdoa supaya diizinkan Allah Ta'ala untuk menunaikan solat dan ibadah lain dengan sempurna. Dan akhirnya dengan keberkatan air Zamzam, penyakit air kencing tadi yang tak lawas tadi hilang. Ya. Dan beliau telah sembuh sehingga sekarang seseakan tidak pernah mengalaminya. Itulah kelebihan air Zamzam. Okey, batu karang juga boleh gunakan air Zamzam. Ya, air Zamzam untuk batu karang, kanser, thalassemia. Ya, itu antara yang saya boleh sempat berkongsi. Dan untuk akhir saya nak tutup berkaitan dengan amalan-amalan ulama. Ya.
Apakah niat yang boleh kita lakukan? Yang kata-kata Ma'u Zamzam lima syirbalah, air Zamzam tu mengikut apa yang kita kendaki kan. Apa yang kita nak sebut kat situ? Okey, ini amalan-amalan ulama. Bila dia minum air Zamzam, inilah niat-niat yang dilakukan oleh ulama dan kita boleh ambil sebagai satu pedoman. Antara niat mereka itu yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Tiras, termasuk yang disebut tadi lah yang sebelum ini, yang diamalkan oleh alim ulama sebelum mereka minum air Zamzam. Pertama, mereka memohon ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang melimpah. Ketiga, keampunan. Keempat, iman yang teguh. Yang kelima, kenyang. Yang keenam, mati dalam sunnah Nabi SAW. Mati dalam sunnah Nabi. Mati sunnah Nabi ini maksudnya kita akhirul kalamina, akhirkan kalam kita ini dengan la ilaha illallah. Ya. Teguh pendirian beragama, ya, tidak dahaga di dunia dan juga di akhirat. Kena niat minum air. Ya Allah ya Tuhanku, semoga dengan minum air ini menjadi asbab untuk aku tidak dahaga di atas dunia ini dan juga di akhirat. Ya, kita tahu daripada mahsyar dengan keadaan suasana yang panas, ya, dengan kedahagaan, dengan kelaparan dan sebagainya. Tapi insya-Allah dengan kita niat, kita antara golongan yang tidak dahaga daripada mahsyar. Bahagia, kita mohon bahagia dunia dan akhirat. Kuat ingatan, pakar dalam bidang diingini, pakar. Kalau bidang saya lah mengajar kan, sebagai pensyarah dan sebagainya, saya nak pakar dari bidang saya. Contoh kan, tuan-tuan, pakar memasak, ya, pakar buat tu buat ni kan. So niat sebelum minum air tadi, ya. Boleh anak yang alim, yang soleh, tidak bosan mengajar. Kadang-kadang bosan juga mengajar kan. Pelik juga ustaz-ustazah bosan mengajar. Okey, tapi tak apalah kita minum. Sebab dia ada dua kan, ustaz mengajar ada dua. Mungkin sebab ikhlas, okey alhamdulillah. Yang kedua mungkin disebabkan bayaran kan. Bayaran agak tinggi. Saya pernah pergi mengajar dekat Maybank. Sekejap je. Sebelum Zuhur. Dalam 30 minit saya mengajar. Dekat Maybank. Saya ganti orang lain ustaz yang tanya nak ustaz. Tak tahu lah, mungkin dia bayar ikut harga selebriti, wallahualam. 40 minit dia bayar dalam 500 RM 500. 40 minit. 40 minit, 30 minit sebelum Zuhur. Saya bawa tajuk ni lah, tajuk berkaitan dengan saka. Tajuk pula. Lepas tu orang panggil lagi, saya tak pergilah. Tak pergilah. Takut berubah niat kan. 500 banyak tu seminggu. Ya Allah. Dahsyat ada orang ni selebriti kan. Baiklah, saya tak jadi ustaz selebriti, ustaz biasa je. Tak bayar pun tak apa. Sebab saya nak Allah yang bayar saya di pada mahsyar nanti kan. 500. Bayangkan tuan-tuan. Itu masjid, itu Maybank, bukan masjid. Maybank tu dia ada surau kecil kat atas tu. Saya sembahyang kat situ, minta bagi pengisian. Tapi lepas tu saya belanja lah. Dia belanja apa ni, yang ustaz tu tak dapat datang, dia ada pemandu dia. So saya bagilah kat pemandu tu sikit kan. Belanja makan, happy lah dia. Okey, sebab dia tak nak terhenti kuliah Zuhur tu. Okey, untuk mendapat pangkat seperti hakim, pandai menulis, berupaya membaca kitab Al-Quran tepat. Ini niat yang perlu kita ada. Mati dalam Islam yang sebenar. Okey, untuk gagap ni, kalau anak kita yang kecil tu, yang lahir cucu ke apa kan, yang lambat bercakap, kita baca pada Zam-Zam, bacalah Fatihah pun cukup, baca Fatihah sekali, dan kita niat, ya Allah, kurangkan ataupun mudahkanlah anak atau cucu aku ni bercakap, kerana dia lambat nak bercakap. Celup dengan jari, letak pada lidah tu. Ya, lidah dengan air Zam-Zam kita celup tadi, letak pada lidah anak kita atau cucu kita. InsyaAllah ya, untuk hilang gagap ya. Dan juga penyakit-penyakit lain seperti sakit kepala, cik birik ya, sakit menahai kencing, sakit mata, rabun, lumpuh, muntah, tumpahan dalam perut ya, tidak dapat mengawal air kencing, kanser, batu karang dan sebagainya sebutkan tadi, termasuklah ketagihan darah. Dan juga air Zam-Zam juga digunakan untuk, kalau anak-anak kita, untuk penahan hati bagi menjawab ujian, untuk hati tenteram dan tenang, hati dihiasi dengan akhlak mulia, dan juga selamat daripada penyakit-penyakit berjangkit seperti sekarang lah, endemik ya. Kita dah masuk dalam era endemik dah ya. H1N1, sesama babi dan sebagainya. Ini antara yang niat-niat yang dia lakukan oleh ahli ulama kita ya. So saya ingat setakat hasillah pengisian pagi ini, mudah-mudahan mendapat tak banyak pun sikit, tapi dapat manfaat daripada apa yang kita gunakan. At least kita tahulah sekali kita minum air Zam-Zam, ataupun kalau ada gangguan kat rumah kita ataupun rumah kawan kita, rakan kita tanya dulu, ada tak air Zam-Zam kat rumah? Ada tak air Zam-Zam? Kita ambil air Zam-Zam, kita baca Fatihah,
kan. Nak bagus baca Fatihah kan, baca selawat dahulu, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 kubur cukup. Ruqyah yang simple kan, yang simple lah. Jadi kita baca tadilah insya-Allah ya, untuk air Zam-Zam, dan kita niat untuk kesembuhan ya. Sebab tuan-tuan tidak bawa, saya tak baca lah ruqyah kan, tak ada air kan. Okey. Cuma saya bagi tahu untuk air Zam-Zam ni, kalau anda boleh baca, anda surah Al-Fatihah 1, baca surah Al-Hasyr ayat 23 ayat 24 untuk baca berair Zam-Zam ya. Dan juga boleh baca ayat 3 Qul ya, ayat 3 Qul. Cukuplah ya ni ya. Sebenarnya panjang, kalau saya nak baca ni panjang ada tiga asas yang kalau nak baca betul-betul pada air. Dan kalau boleh jadi amalan juga kat rumah kita ni, setiap kali kita solat, kita ada satu bekas air kat depan tempat solat tu, yang mana setiap kali kita solat, kita buka tudung dan air tu kena refill lah, ataupun kita letak satu bekas yang ada tempat boleh buka air tu. Jadi kita minum setiap kali kita baca Quran, kita solat, isteri kita, anak kita kan, buka yang tudung ke atas. Mudah-mudahan air yang dibaca tu menjadi satu molekul yang baik dan menjadi sebab kesembuhan. Sudah kita baca Quran, kita buka, ya pilih air itu, minum. Jadi kaya sebagai amalan untuk buang kolesterol jantung kan, dan sebagainya, insya-Allah.